Kurang hajar. Awak hina agama saya. Awak hina Al-Quran. Awak tuduh Nabi saya mengajar umatnya membunuh anjing. Baik. Kalau begitu caranya, saya baru terbaca satu posting kat Facebook. 2 ekor anjing dikatakan mati kerana diracun. Saya buka ruangan komen, ada orang tulis, "This is what Quran teaches them." Ada pula yang ambil hadis, keluarkan daripada konteks, kemudian kata, memang agama Islam mengajar orang Islam membunuh anjing untuk mendapat pahala. Kurang hajar. Awak hina agama saya. Awak hina Al-Quran. Awak tuduh Nabi saya mengajar umatnya membunuh anjing. Baik. Kalau begitu caranya, dengan ini, saya isytiharkan perang agama terhadap orang-orang yang menghina agama Islam. Kita lawan. Awak hina agama saya hina agama awak. Awak kutuk orang Islam, kita kutuk balik. Awak cari gaduh, kita bagi gaduh. Puati! Itu ke cara kita nak bertindak sebagai rakyat Malaysia? Betul ke? Satu orang tulis komen bodoh, kita balas dengan kebodohan yang lebih besar. Dia curah satu cawan minyak, kita datang bawa 1 lori petrol. Dan akhirnya siapa yang terbakar? Malaysia kita sendiri. Dan korang semua tahu apa yang buat saya betul-betul risau. Semalam anak saya balik dan tanya saya, "Walid, kita kena bunuh semua anjing ke?" Saya tanya dia, "Siapa cakap?" Dia jawab, "Kawan saya bagi tahu." Saya terdiam. Sebab pada saat tu saya mula sedar, aura kebencian yang dimulakan oleh segelintir orang dewasa sekarang sudah mula masuk ke fikiran anak-anak kecil. Dan ini yang saya takut. Hari ini kita bergaduh dalam Facebook. Kita rasa benda ni kecil. Kita komen. Kita maki. Kita hina agama orang. Kita hina bangsa orang. Lepas tu kita tutup telefon, pergi makan, pergi kerja, hidup macam orang biasa. Tapi kita tak sedar, anak-anak kita sedang melihat, anak-anak kita sedang mendengar. Dan lebih menakutkan, anak-anak kita sedang belajar daripada kita. Sekarang saya nak kembali dekat kisah 2 ekor anjing tadi. Saya tengok gambar tu. Saya bukan doktor veterina. Saya bukan pakar toksikologi. Jadi saya takkan pandai-pandai tengok gambar dan kata, "Ya, confirm kena racun." Saya tak tahu. Saya tak tahu. Kalau ada laporan postmortem yang mengesahkan anjing ini diracun, baik, kita terima fakta. Tapi kalau benar ada manusia yang sengaja meracun anjing ini, saya kecam. Tak kisahlah Melayu ke, Cina ke, India ke, Islam ke, Kristian ke, Hindu ke, Buddha ke. Kalau awak sengaja menzalimi haiwan, awak bertanggungjawab atas perbuatan awak. Tapi sekarang saya nak tanya, katakanlah memang anjing ni diracun. Siapa yang racun? Kita tahu. Ada CCTV. Ada saksi. Ada orang mengaku. Ada yang dah ditangkap. Kalau belum, macam mana tiba-tiba Al-Quran masuk dalam cerita ni? Macam mana tiba-tiba Nabi Muhammad masuk dalam cerita ni? Macam mana tiba-tiba Islam menjadi tertuduh? Dan macam mana kita begitu yakin orang yang buat itu Melayu Islam? Itu yang saya tak faham. Kita belum jumpa pelaku, tapi kita dah jumpa agama dia. Hebat! Siasatan belum selesai. Suspek pun tak ada. Ruangan komen Facebook dah selesai kes. Kemudian ada pula orang petik hadis. Saya tengok hadis yang dikongsikan tu. Hadis mengenai pemeliharaan anjing dan pengurangan pahala dalam keadaan tertentu. Lepas tu, dibuat kesimpulan. Nampak? Islam memang suruh bunuh anjing. Mana datang kesimpulan tu? Kalau nak bincang agama, bincang dengan ilmu. Tanya orang yang ahli. Baca konteks. Jangan ambil satu hadis, potong sana, potong sini.
bina satu agama baru berdasarkan pemahaman kita sendiri. Dan saya cakap benda yang sama dekat orang Islam. Saya nampak juga komen, baguslah mati. Alhamdulillah. Untuk apa? Kalau betul haiwan itu mati dizalimi, apa yang kita raikan? Jangan disebabkan ada orang menghina Islam, kita pula tunjuk perangai yang membuat orang Islam semakin salah faham terhadap Islam. Ingat, sifat Nabi, siddiq, amanah, tabligh, fatonah, 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 bijaksana. Ini masalah kita sekarang. Semua nak menang. Dia nak menang, kita nak menang, kaum dia nak menang, kaum kita nak menang, agama dia nak menang, agama kita nak menang. Malaysia siapa nak jaga? Kita terlalu cepat marah, terlalu cepat share, terlalu cepat menghukum. Tapi lambat untuk bertanya, betul ke benda ni? Dan saya nak tanya satu soalan yang mungkin tak sedap untuk kita dengar. Adakah kita perlukan satu lagi 13 Mei untuk sedar betapa bahayanya permainan sentimen kaum dan agama? Saya harap tidak. Saya betul-betul harap tidak. Sejarah tu bukan untuk kita ungkit bagi menakutkan satu sama lain. Sejarah itu untuk kita belajar supaya kesilapan yang sama tidak berulang. Mak ayah kita, datuk nenek kita, generasi sebelum kita, mereka melalui susah payah untuk membina satu negara yang masyarakatnya berbeza bangsa, berbeza agama, berbeza budaya. Tapi masih boleh duduk semeja. Kita hari ini dapat Malaysia yang jauh lebih selesa. Dan kadang-kadang saya rasa sebab terlalu selesa, kita dah lupa berapa mahal harga keamanan. Sebab tu saya nak pesan satu benda. Hanya kerana awak memiliki iPhone 17 Pro Max 4TB warna oranye, beli cash dekat Apple Store TRX, tidak memberikan awak lesen untuk menghancurkan perpaduan kaum dan agama negara ini. Telefon awak mahal, tahniah. Tapi sebelum tulis sesuatu yang boleh membakar satu negara, gunakan benda yang lebih mahal daripada telefon tu. Apa? Akal. Sebab sekarang kita terlalu banyak menggunakan emosi dan terlalu kurang menggunakan akal. Kita marah, kita post. Kita terasa, kita post. Kita nampak satu gambar, kita buat kesimpulan. Kita nampak satu nama Melayu, Islam salah. Kita nampak satu nama Cina, satu kaum salah. Kita nampak satu nama India, satu kaum salah. Bila kita nak berhenti? Jangan kerana segelintir manusia yang dahagakan like, share, perhatian dan pujian di media sosial, kita sanggup mempertaruhkan sesuatu yang jauh lebih besar. Jangan sampai kita menang sorak, kampung tergadai. Dan jangan terlalu naif. Dalam dunia ni, memang ada pihak yang akan mendapat manfaat apabila rakyat sesebuah negara berpecah. Ada yang mendapat pengaruh, ada yang mendapat kuasa, ada yang mendapat wang, ada yang mendapat perhatian. Dan ada yang hanya seronok melihat kita bergaduh. Mereka cuma perlu campakkan satu percikan kecil. Kitalah yang bodoh pergi curah petrol. Jangan! Kita rakyat Malaysia perlu lebih matang daripada tu. Kalau anjing ni benar-benar diracun, cari pelakunya. Siasat, buktikan, ambil tindakan. Kalau dia Melayu, hukum dia. Kalau dia Cina, hukum dia. Kalau dia India, hukum dia. Kalau dia Muslim, hukum dia. Kalau dia bukan Muslim, hukum dia. Sebab yang melakukan kesalahan ialah individu itu. Bukan seluruh bangsanya. Bukan seluruh agamanya. Dan kepada orang Islam pula. Jangan jadikan kebencian orang terhadap kita sebagai alasan untuk kita membenci mereka. Kalau
seseorang salah faham Islam, terangkan. Kalau seseorang fitnah Islam, betulkan. Kalau melanggar undang-undang, gunakan undang-undang. Bukan balas kebencian dengan kebencian. Sebab akhirnya, mungkin orang yang first kali tulis komen tadi kan, dia dah lama dah tidur. Lena dibuai mimpi. Apa yang tidurkan dia. Tapi kita masih bergaduh. Melayu dengan Cina. Cina dengan Melayu. Melayu dengan India. Muslim dengan bukan Muslim. Kawan jadi musuh. Jiran mula curiga. Dan anak-anak kita pula mewarisi semua kebencian yang kita ajarkan kepada mereka. Saya tak naklah Malaysia jadi macam tu. Saya nak anak saya membesar dan tahu. Kalau seseorang buat salah, kita hukum orang yang buat salah. Kita tak hukum bangsa dia. Kita tak hukum agama dia. 2 ekor anjing ini sudah menjadi mangsa. Jangan kita jadikan perpaduan Malaysia mangsa yang seterusnya. Kita dah bina negara ni terlalu lama untuk hancurkannya hanya kerana satu ruangan komen Facebook. Gunakan akal sebelum emosi. Sebab Malaysia ni bukan milik saya seorang. Bukan milik awak seorang. Malaysia ni rumah kita semua. Itu pakal